Tadi kita sembahyang mikrofon tak ada. Jadi Bilal pasang satu sunat ya, kalau sembahyang yang kira-kira jemaahnya ramai dan mungkin suara imam tak sampai kepada makmum setengah-setengahnya, terus satu orang otomatik jadi mubaligh namanya. Mubaligh tak mesti belakang imam masih boleh dengar. Mubaligh kalau boleh berapa saf di belakang, jadi boleh penyambung suara. Dan tak semestinya satu mubaligh. Kalau tadi cukuplah satu mubaligh. Kalau safnya sampai ke tengah padang itu, lepas 4-5 saf satu mubaligh. Lepas berapa selang berapa puluh orang satu mubaligh. Mubaligh. Dan mubaligh ni menyampaikan suara imam. Jadi mubaligh ni punya takbir, segala dia punya takbir tu hanya lepas imam Allahu Akbar baru dia Allahu Akbar. Kalau ini kita dengarlah riwayat pada tuan-tuan guru dahulu di Mekah sebelum ada mikrofon, dahulu ceritanya turun. Kalau imamnya ke tengah Kaabah, maka makmumnya sampai ke tengah-tengah jalan juga. Mubalighnya berapa puluh mubalighnya. Jemaah Mesir satu mubalighnya, jemaah orang-orang Jawi satu mubalighnya. Satu grup. Yang dengar sambut, yang sampai ke belakang-belakang. Kalau imam sami Allahu liman hamidah, semua mubaligh mazhab Maliki, Rabbana walakal hamd. Kalau imamnya sami Allahu liman hamidah, maka mubaligh mazhab Syafi'i, sami Allahu liman hamidah. Kita Syafi'i sami Allahu liman hamidah ya. Kerana kita imam baca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, makmum pun sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kalau Maliki, imam sami Allahu liman hamidah, makmum semua Rabbana walakal hamd. Jadi kadang kita dah pergi Mekah, kita rekod sana, kena faham sana Maliki, kita Syafi'i ya, ada tata tertibnya. Tak apalah kalau tak ada sampai makruh tu, tidaklah ya, cuma tidak ikut betul-betulnya gitu sajalah. Begitu pakai mubaligh. Kalau perlu dua, perlu tiga, perlu 300. Kalau dulu sampai mubaligh itu sampai bersaut-sautan. Selang berapa saf satu sampai ke belakang begitu ya. Begitu. Tapi dulu Mekah sembahyangnya tak satu imam tu. Kamat, orang semua tunggu. Mazhab Maliki dulu sembahyang ke depan. Kemudian ini Hanafi dulu ke depan. Kemudian Syafi'i dengan Maliki, dua-dua serentak. Kemudian Hambali. Kenapa sembahyang banyak imam gitu? Lama, beratus tahun sampai begitu. Kerana kita ikut mazhab lain, di situ makruh. Bukan makruhnya pasal ta'assub mazhab. Pasal kan lain. Mereka kan bismillahnya tak kuat, kita kan bismillahnya kuat. Kan hati kita berkata-kata, loh kok tak baca bismillah, begitu ya. Kalau di Hanafi kadang imamnya serbannya gini. Sebab dia sujud ni dong. Kan kita bilang, kok tak sah. Kalau bilang tak sah je tak boleh ikut. Jadi kerana nak mengelakkan gitu, pakai imam masing-masing dulu gitu. Kalau sampai sekarang kita kalau pergi negeri-negeri Arab di sana ya, Mesir ke mana, yang ada setengah-setengah masjid dan mihrabnya 4. Dulu memang betul-betul 4 imam dia pasang. Satu grup sembahyang, tak ada masalah. Semua ikut imam. Sekarang disatukan pulanya semua. Okey, baguslah, alhamdulillah. Asalkan ikut ulama punya cakap. Misalkan sepanjang zaman kita ikutlah ulama kita punya cakap, bukan kita sendiri yang ubah itu dan ubah ini, buat itu dan buat ini. Ulama cakap begitu, begitulah kita buatnya. Begitu tuan-tuan sekalian ya. Alhamdulillah kita lagi 2 minggu nak masuk bulan Rejab. Rasa saya insya-Allah masuk bulan Rejab aja kita tutup kitab ini. Kita ulang kaji bab puasa. Setiap tahun nanti adalah salah satu masjid yang kita kaji, ulang kaji bab puasa, bab fiqahnya, bab apa semua tu daripada nota saya. Kita akan ulang kaji. Tahun lepas kita baca di mana? Surau Parit Semarang, kalau tak salah. Pasti ada satu masjid yang kita baca ulang kaji fiqah kita dalam bab puasa. Yang kita tahun lepas kita baca bab puasa sini, baru sekejap dah PKP ya. Tapi tak sampai fiqahnya, baru baca dari kitab ini. Tahun ini kita ulang, kita jadikan masjid ini tempat revision puasa sebelum masuk bulan Ramadan ya. Jadi kita tahu semangat kenapa di samping kita ulang kaji pelajaran kita, begitu juga biar menaikkan dan semarakkan semangat kita nak sambut Ramadan. Ramadan ini tak kayak bulan lain. Ramadan may yafrahu bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, nescaya Allah Taala haramkan jasadnya daripada api neraka. Gembira saja, seronok nak Ramadan. Maka sebab itu sebelum Ramadan dah sebut Ramadan, kuliah Ramadan, derma Ramadan. Jadi hati kita semarak ingat Ramadan. Jumpa Ramadan, buat laksanakan. Sebelum Ramadan dah pasang niat, aku nak tarawih yang bagus, nak tarawih yang khusyuk, aku nak khatam Quran, aku nak puasa yang imanan wa ihtisaban. Aku nak puasa yang bukan hanya lapar dan dahaga. Dah niat, jumpa Ramadan laksanakan. Tak jumpa, takdirnya kita mati sebelum Ramadan
dapat pahala atas niat kita. Sebab Ramadan ni terlampau besar untuk nak lepas saja begitu. Jadi yang dapat Ramadan buat, yang tak dapat Ramadan sudah dapat pahala atas niat. Sambung kita muka surat 367, kelebihan zikir-zikir yang lain, betul? Ya? 267. Ini 267 sampai sabdanya lagi yang atas ke bawah, dia ada 2 sabdanya lagi. Bawah yang tengah ya. Sudah bincang ya. Yang di atas tu siapa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, terpelihara daripada syaitan sepanjang hari tu, baik sihir, baik ain, baik sampuk, baik saka, baik puaka, baik apa sekalipun ya. Segala bentuk benda-benda gaib yang mengganggu ini semua terpelihara, terbenteng. Kita ada penindingnya, baca tuan-tuan sekalian, jangan tak baca. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca tu semua tu peninding, bukannya besar sangat, bukannya berat sangat pun ya. Mudah jugalah kita baca, tapi keselamatannya tu sangat-sangat besar. Baik. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir lam yasbiqha amalun wa la yabgha ma'aha khati'ah. Artinya siapa yang mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tiada suatu amal yang mendahuluinya dan tiada suatu kejahatan pun yang akan tinggal. Allah, tiada satu amal mendahuluinya, iaitu tu paling afdal lah punya amal. Tak ada orang nyari aku dah buat paling afdal, kamu semua tak ada buat afdal. Apa kau baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku lagi afdal pada engkau. Kenapa? Kau baca 100, aku baca 200. Oh, jadi tak ada amal yang mendahuluinya. Dia number one, dia number one. Kecuali yang melebihi dia, yang melebihi dia. Kemudian tak ada dosanya pun tinggal. Dosanya semua gugur. Subhanallah, kita bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nombor 1 tuan-tuan ya, sebelum kita lanjutkan lagi ya. Kita kalau hadir kuliah, kalau boleh biar istiqamah ya. Jadi kita tidak petik. Kita hadir kejap, kita hadir, nanti kita dengar nak ambil. Nanti lepas itu ini kalau yang boleh istiqamah lah. Kalau sekali-sekali kita datang ke tempat orang, kita hadir kuliah tu lain cerita lah ya. Ini kalau kuliah yang harian, kan kuliah-kuliah kita kan banyak ya. Kuliah-kuliah kita kan banyak. Kalau dapat hadir semua, ya bagus hadir semua. Tak dapat hadir semua, ambil satu-satu kuliah, umpamanya Rabu pagi, umpamanya Khamis pagi. Kita tetapkan aku mesti datang. Jadi setiap muka surat kita baca, setiap fadilatnya amal kita baca. Nanti kalau tidak, kita datang sini, kita dengar ustaz ni cakap ini. Kita datang tempat lain, kita dengar ustaz lain cakap lain. Jadi bercampur aduk amalan kita. Bercampur aduk, ya, tidak ikut silibusnya, tidak ikut sukatan pelajarannya. Kalau kita memang travel tu lain cerita. Kalau kita boleh tetapkan istiqamah. Kalau tak boleh tengok datang hadir, kalau boleh internet. Sekarang kan boleh internet kan? Istiqamah. Pokoknya aku tetapkan kitab ni aku mesti nak khatam. Bila ustaz buka, aku mesti nak buka. Bila ada kuliahnya, aku mesti nak baca. Jadi setiap ilmunya tu kita dapat. Bukan kita petik. Nanti kita dengar orang lain ceramah, kita petik. Jangan. Biar amal tu ada di punya susunannya, ada tertibnya, ya. Baik. Kenapa tak boleh petik-petik gitu ya? Sebab kalau kita dah biasa petik-petik, kita berani petik, kita berani buang. Macam kita petik lah, kita petik apa-apa kita nak petik. Petik buah jambu ke apa. Kalau kita yang berani petik tu berani buang. Ini cantik, ini tak cantik. Tak boleh kena petik semua. Itu maksudnya. Kalau kita pakai petik-petik, nanti kita yang sanggup petik, yang sanggup buang juga. Ini boleh, ini tak boleh. Ini tak boleh. Kena ambil semua. Yang mana mudah baru ambilnya semua, belajarnya semua. Yang mengamalkannya apa yang terdaya oleh kita. Tapi kita tak buang. Bukan kita yang mengatakan ini boleh ke tak boleh. Tapi kalau kita jenis ambil hadir tak hadir, ini aku suka dengar, yang aku tak suka dengar, tak boleh tidak. Tapi kalau kita duduk tu, namanya disiplin pelajaran tu ada ya. Kita semua sampai pada kita. Kelebihan zikir-zikir yang lain. Sesudah zikir yang tersebut di atas, la ilaha illallah tadi, ini semua termasuk bawah la ilaha illallah. Termasuk bawah la ilaha illallah macam-macam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha, kalau lepas subuh biasa kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Tambah lagi la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 4 kali. Tambah lagi la ilaha illallah muhammadur rasulullah
La ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Semua tu menguatkan lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Kelebihan zikir-zikir yang lain, sesudah zikir yang tersebut di atas, maka zikir yang paling utama dan yang terkemuka ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini namanya apa? Al-baqiyatus salihat. Dan inilah sembahyangnya haiwan. Sembahyangnya haiwan semua dengan tasbih. Burung-burung, kalau kita boleh terjemah, siapa tahu ada kamus burung, semua terjemah. Kau terjemahkan bunyinya ini jadinya. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lepas itu kalau kita masuk masjid tak sempat nak sembahyang tahiyatul masjid, lepas asar ke lepas subuh gini datang kan, tak sembahyang tahiyatul masjid kan, duduk saja baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali menyamai sembahyang 2 rakaat. Kerana ini adalah tasbih, ini adalah zikir haiwan. Zikir haiwan, zikir burung-burung semua pakai begini, ya. Siapa faham bahasa burung? Ada kamus tak, ya? Ada kamus pun tak pandai baca, tulisannya macam mana pun tak tahu, begitu, ya. Baik, artinya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah maha besar. Dalam satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai zikir di atas tadi, bahawa baginda mengatakan in annaha khairul kalami wa ahabbuhu ila Allah taala. Artinya sungguhnya ia, iaitu zikir tadi, adalah sebaik-baik ucapan dan yang paling dicintai oleh Allah. Kita sebut nama Allah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah maha besar, ya. Sangat besar pahalanya, ya. Di situ ada yang memenuhi mizan, di situ ada yang separuh mizan, di situ ada yang mengampunkan dosa. Subhanallah, ya. Di situ ada yang masuk dalam binting Allah Taala. Semuanya tu, semua kan kita dah bacakan fadilat subhanallah apa, fadilat alhamdulillah apa, fadilat Allahu akbar apa, fadilat la ilaha illallah apa. Semua tu dah rangkum 4 in 1, ya. Dan inilah juga tanaman dalam syurga. Bagaimana Nabi kita naik Mi'raj, ya. Nabi kita naik Mi'raj. Oh ya, tengok juga Ramadan pun Ramadan, Mi'raj pun nak Mi'raj juga. Nanti kita ambil salah satu masjid pula cerita Mi'raj. Cerita Mi'raj pun memakan 3-4 minggu juga. Cerita Mi'raj satu cerita Isra' dan Mi'raj, ya. Nanti kita tengok dah nak masuk Mi'raj. Sebab PKP ni lupa pulanya. Kalau tidak kan ingat bulan Rejab ada peringatan ini, bulan ini ada peringatan ini, ya. Tak apa, nanti kita atur lagi insya-Allah, ya. Nabi Mi'raj, Nabi naik menghadap Allah Taala di Mustawa. Nabi turun ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tanya, apa Nabi Muhammad, apa yang diberi Allah untuk umatmu? Sembahyang 50 waktu. Nabi Ibrahim tak banyak apa, cuma Nabi Ibrahim bilang, pesankan umatmu banyakkanlah tanam tanaman syurga, kerana di syurga ni kebunnya subur. Apa tanamannya wahai Nabi Ibrahim? Itulah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kalau kita baca itu adalah sebenarnya kita mengamalkan oleh Isra' Mi'raj. Nabi kita balik bawa Isra' Mi'raj, bawa salat 5 waktu, bawa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu semua tu oleh-oleh Isra' Mi'raj, kiriman Nabi Ibrahim untuk kita. Kiriman Nabi Ibrahim untuk kita. Bacalah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau kau duduk baca tasbih ni subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, tanya kau tengah buat apa? Aku tengah ambil oleh-oleh Nabi Ibrahim lah, dititipkan. Nak oleh-oleh Nabi Ibrahim dititipkan menerusi Rasulullah, iaitu bacaannya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma ta'alat alaihi syams. Artinya kiranya aku mengucap, ada ucap aku mengucap, dia tambah perkataan aku. Kiranya aku mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar adalah lebih aku cintai daripada segala apa yang dipancar oleh matahari. Dalam bahasa orang putih, whatever under the sun. Whatever under the sun tu maknanya semua yang ada, itu lagi aku suka daripada segala apa yang dipancar oleh matahari. Apa dipancar oleh matahari? Ufuk barat sampai ke timur dipancar oleh matahari. Gunung ganang, negeri, negara, sungai, kebun, semua tu yang dipancar oleh matahari, semua tu. Haiwan, manusia, segala yang di bawah matahari, semuanya tu lebih aku suka ucap subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sebab tu orang-orang mukmin, ya, kita jangan heran, kita ini semua pegang betul-betul tuan-tuan, ya. Kita semua pegang betul-betul. Itulah jadi pegangan orang-orang kita zaman berzaman, orang khususnya kita orang-orang Melayu di sini. Orang kufar ambil kita punya negeri, orang kufar jajah kita, bunuh raja kita,
ambil tahta kita, ambil segala galian kita semua, ambil. Aku masih ada yang lebih istimewa pada itu yang kau tak boleh ambil. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ambil. Nanti musim ini akan ulang lagi. Nanti akhir zaman akan berlaku, orang-orang menganiaya orang-orang Islam lagi akan berlaku. Tu Nabi kita dah cakap, bukan saya cakap ya. Ketika itu kita nampak dia ambil kebun kita depan mata kita, rumah kita dirampas. Ambil, aku ada yang lebih istimewa pada itu, kau tak ada. Ambil. Yang kau ambil tu pun memang baguslah, aku pun biar tak kena hisap. Dia ambil rumah kita, kita tak kena hisap. Dia ambil kereta kita tak kena hisap. Baguslah, aku pun dah nak meninggal dunia, tak alam lagi. Ini pun benda dah terlampau besar sangat pun. Aku pun tak tanggung hisapnya. Ambillah, aku ada yang lebih istimewa daripada itu. Iaitu apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Baik, itu kita boleh tak heran apa yang dia ada ya. Aku tak heran apa yang dia ada. Aku tak heran pun apa yang dia nak ambil pun ambil. Aku ada yang lebih istimewa daripada itu, yang Tuhan aku paling suka, yang Nabi aku paling suka sekali. Zikir-zikir ini semua. Di samping kita dapat pahala, kita baca ini semua lagi kuatkan hati kita. Kita nampak depan mata kita diambil kebun kita, disondolnya semua. Nampak rumah kita diambil semua. Kita terus baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Serta-merta lebih kaya daripada yang tadi. Serta-merta apa yang kita baca, kita dapat lebih daripada apa yang itu ada. Tunggulah, mati aja kau nampak balik semula apa kau yang diambil oleh mereka semua, kita dapat lebih lagi daripada itu. Dan apa yang diambil oleh mereka kekal ke? Dia tak kekal juga. Mereka mati, mereka tinggal segala-galanya. Mereka tunggulah apa yang disediakan Allah Ta'ala untuk mereka di akhirat kalau mereka mati dalam keadaan begitu dan tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya. Kalau dia masuk Islam, dia taubat, tu lain cerita. Itu orang mukmin dah telah, alhamdulillah, dah ada Islam, dah ada amal yang lebih istimewa daripada dunia dan isinya. Maka jangan rebut dunia dan isinya. Ya, dari sekarang dah mula adakan ini. Dah mula sekarang jangan termahakkan dunia dan isinya. Nanti kita jadi orang yang menghargakan ini semua, ya. Dalam satu riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercerita, katanya, laqitu Ibrahim alaihi salam lailatal usriya bi faqala ya Muhammad faqala ya Muhammad igra ala ummatika assalam wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah azbatul ma wa annaha qi'anun wa anna risaha subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Artinya, pada malam aku diisrakan, iaitu naik ke langit, aku telah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu baginda berujar, hai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatku, kepada umatmu, dan beritahu mereka bahawasanya syurga itu subur tanahnya, tawar airnya, dan ia penaka bendang, dan yang menjadi tanamannya ialah subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyak kebunnya. Jadi kita subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Satu hari 100 kali dapat 100 pokok dalam jannah. Kita kalau kebun sawit 100 batang pokok, berapa ekar agaknya? 100 batang pokok sawit berapa ekar? Setengah ekar. 2 ekar, besar juga ya. 2 ekar kalau duit kita berapa ribu agaknya? Kalau nak beli 2 ekar tanah kebun sekarang berapa harganya? Lebih kurang lah 200 ribu. Oi, 200 ribu. 100 batang sawit 2 ekar, lebih kurang 200 ribu lah, lebih kurangnya. Banyak juga. Alangkan sawit dapat gitu aja dah kaya kok. Ini kan pula kebun jannah, lebih kaya lagi. Bayangkan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, 1 batang sawit. Kita baca sampai 100 batang sawit, 200 ekar milik kita satu hari. Kalau kita baca setiap hari 100 ya. Ibarat kebun, dan di jannah bukan sawit, dan di jannah tanahnya bukan pakai ekar macam kita. Dan hasilnya kalau sawit 2 minggu sekali ya. Dia punya panennya ya. Sana petik tumbuh. Tak tahu pokok apalah, wallahu alam. Pokoknya kita tanam gitu. Saya tengah siap-siapkan kebun saya, banyak juga. Kalau satu hari 100 ya kita baca, bermakna kalau tak pandailah nak gandakan dengan syurga punya ukuran, kita tak tahu. Syurga punya pepohonan kita tak tahu. Syurga punya harga kebun pun tak tahu. Kau bayangkan sawit sajalah.
Kau bayang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. 100 lebih kurang 2 minit dah. Taruhlah 3 minit. 3 minit aja kau dah dapat 2 ekar tanah dengan 100 batang sawit. Tak suka ke? Ini itu kalau dunia tahu, dunia. Allah, kita nak beli kebun 2 ekar tu agaknya kompolit berapa lama agaknya? Lama jugalah ya, 200,000 ya. Yang ada sampai sekarang belum ada 2 ekar pun ya. Allah, begitu. Jadi apa? Kita baca itu aja dah dapat 2 ekar, 100 pokok, 100 pokok, 100 pokok. Allah. Kalau kau bayangkan dunianya punya saja dah buat kau rasa terpegun-pegun. Kau bandingkan, kau convert kepada akhirat punya kebun, akhirat punya mata wang, tak terbayang oleh kita keistimewaannya. Begitu ya. Kita tukarkanlah dengan dunia punya. Dah tentu berapa ribu kali ganda. Kalau sawit yang itu aja kita nak tak agaknya. Kalau sajalah, taruhlah tak ada sebut kebun syurga, Nabi Ibrahim tak sebutlah. Barang siapa baca satu pokok. Jadi kalau baca 100, satu hari dapat 2 ekar, dapat 100 sawit. Agaknya kita baca tak agaknya. Setakat sawit aja pun kita nak baca, ini kan pula kebun jannah, takkan kita tak nak baca. Takdir betul. Betul lah, saya dah try. Saya baca aja, tahu besok ada grant tanah. 2 ekar, 100 pokok kau punya. Setiap hari dapat gitu. Bukan setahun sekali tau, setiap hari dapat. Suka tak agaknya kita? Allah. Kalau setakat sawit gitu aja kita dah rasanya dah seronoknya kayak apalah ya. Ini hari-hari boleh dapat 2 ekar. Tak tahu 2 ekar sana berapa macam dari sini ya. Hari-hari boleh dapat tahu ya. Hari-hari boleh buat tuan-tuan ya, buat ya. Ni tasbih ni jangan bukan sangkut saja, dah beli aja sangkut dekat lemari, dekat apa semua. Pakai kita ada kerja kat rumah, pegang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kecuali bagi orang yang banyak qada sembahyang awak lebih wajib. Sebab itu kesian orang banyak qada sembahyang, kesian. Ustaz tak boleh zikir ini zikir itu. Sembahyang sunat pun tak boleh kok. Kan baik tunaikan. Boleh sembahyang asar, belum buat sembahyang asar, dah pukul 6.50, maghrib pukul 7 belum sembahyang asar, masih nak subhanallah, kan tak boleh sembahyang asar dulu. Ini bukan dah nak habis waktu, dah lama habis waktu. Kau sembahyang fardu tidak boleh mengatasi apa-apa amalan lain pun, tak boleh diatasi dengan amalan-amalan lain pun. Siapa yang ada banyak qada, kau qada sembahyang kau tu lebih utama. Begitu ya. Habis zikir ini bacalah, bagi yang lain bacalah seberapa banyak yang mungkin ya. Kalau kita convert kepada kebun kita saja, untungnya tu dah tak terbayang ya. Ini kebun akhirat dan janji tu tak palsu ya. Janji tak palsu. Oleh Isra Mi'raj rupanya banyak ya. Nabi balik bawa geran-geran kebun rupanya ya. Disuruh semai sendiri. Disuruh semai. Baca 3 hari, 3 kali satu hari dapat 3 batang pokok lah. Jadilah juga. Subhanallah alhamdulillah. Kalau baca ratib atas saja 4 pokok dapat. Baca ratib hadat dapat 3 pokok dapat. Allah. Banyak juga. Baca 10 hari dah 50 batang ya. Berapa? 4 sama 3 7 ya. Kalau baca 10 hari dah 70 batang. Boleh tahan jugalah. Banyak juga ya. Kalau baca ratib atas, ratib hadat hari-hari aja pun dah boleh dapat berapa ekar dari sekarang dah berapa ekar lagi. Kalau satu hari kita tekunkan 100 lagi kaya lagi ya. Begitu tuan-tuan ya. Enak ya suasana kita pagi baca kitab, tadi kita baca ratib, ini kita dengar orang tengah baca ratib di sekolah depan situ ya suasananya. Mana kan tak orang Hadramaut kalau datang sini dia heran-heran. Orang Hadramaut dengar, ratib atas dibaca. Bilang ya, negeri Johor semua madrasah baca ratib atas. Kok kayak tarim ya? Tarim kan gitu, kita jalan kat lorong-lorongnya dengar kumandang zikir. Nanti dia hadir majlis maulid. Nanti dia tengok ada tempat bara. Kayak tarim ya Batu Pahat, kayak tarim. Dia bilang, aku tak pernah satu Habib datang sini. Aku tak pernah keluar negeri Ajam, lain negeri Arab. Dubai, Abu Dhabi dia pernah pergilah. Jauh daripada Hadramaut punya suasana. Ini pertama kali aku datang ke negeri selain negeri Arab. Dia tak pernah keluar jauh-jauh. Dia kan macam manalah agaknya punya beza agaknya semua ya. Kali dia tengok makin jauh di sini makin mirip Hadramaut. Makin dia tengok lebih Batu Pahat lebih mirip Hadramaut daripada Abu Dhabi, Dubai semua gitu. Negeri Arab juga sana kan. Dia tengok datang Batu Pahat, kalau suruh aku pindah sini pun aku nak, dia bilang. Bagus dia, alhamdulillah. Tak payahlah, aku tak payah pindah sini. Berkatnya dapat pindah sini jadilah. Begitu ya. Dia lalu dia dengar, ni ratib atas. Dia hadir majlis tengok ada ratib hadat, ada apa semua. Loh kok kayak tarim ya? Dia tak bilang lola dia, saya bahasa kita ya. Kok kayak tarim ya? Dia bilang,
Aku ni pertama kali aku pergi negeri lain pada negeri Arab. Aku yang akan macam manalah agak pisahnya, aku tak tahu. Negeri Arab saja dah tak kayak Hadramaut, ya. Ini kan pula negeri Melayu. Macam mana agaknya aku tak tahulah, gayanya aku tak tahulah macam mana. Kan dia bilang lebih yang jauh kayak gini lebih kayak Hadramaut berbanding. Sebab itu Habib-habib banyak datang kemari. Atau Habib Ali Habsyi, anak cucunya semua dihantar ke Solo. Habib Ahmad punya adik-beradik semua di Solo. Habib Alwi di Solo. Anak cucunya semua di Solo. Dia bilang kenapa? Dia bilang sebab aku pandang Solo dan sekitarannya, Nusantara kita lah, banyak cara macam salaf kami. Bukan cara kami aja tau, cara kami aja dah bagus. Salaf kami tu Imam Haddad, Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Banyak mereka punya tata cara persis macam salaf kami. Selamat taruh anak cucu kami di sana. Jadi kalau apa jadi dia samping nak dakwah pun tempat tu pun selamat. Itulah tanah Melayu kita, ya. Kita hidupkan. Kemudian baginda berkata lagi tentang 4 perkara ini, iaitu siapa yang mengucapnya akan ditanamkan baginya tiap-tiap perkataan sebatang pohon, yakni dalam syurga. Sekali peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Darda radhiyallahu an, ujarnya, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim fa innahunnal baqiyatus salihat wa hunna yahtutnal khataya kama tahuttus syajaratu waragaha." Artinya ucapkanlah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, kerana itulah bekalan yang baik yang akan menggugurkan semua dosa seperti gugurnya daun dari pohon. Kalau dah musim luruh kan semua daun gugur kan, jadi togel pokoknya. Begitulah dosa kita gugur. Minta maaf, saya salah tadi. Bukan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 1 batang pokok, 4 batang pokok. Jadi kalau kita subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 100 kali 400 batang pokok. 400 batang pokok berapa ekar lagi tadi? 8 ekar. 8 ekar. Ui, lagi banyak lagi, ya Allah. Makin buat kita kepingin, makin jangan confirm gerannya ada. Confirm geran mati al-baqiyatus salihat, yang kekal dan yang baik. Confirm tak payah baja, confirm tak payah tunggu orang Indonesia sabit pun pasti hasilnya ada, ya. Confirm, ya. 8 ekar setiap hari, Allah kayanya. Itulah orang-orang salih, tak kisah kita banyak kebun banyak apa, mereka ada kebun di jannah, ya. Kebun yang Allah kabulah amal kami, Allah kabulah amal kami, Allah ampun dosa kami, ya Allah, biar gugur segala dosa kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak berat tak amalan-amalan ini tuan-tuan sekalian? Tak berat, ya. Tak berat, tak berat. Tadi kita bilang dapat kalau baca 7 kali satu hari, 3 ratib haddad, 4 ratib atas, 7 kali 4 berapa? 24, ya. 28 batang pokok satu hari dah dapat. 28 batang pokok banyak jugalah. 10 hari 200 lebih. 200 lebih berapa ekar? 4 ekar, 8 ekar, Allah, banyak juga, ya. Sebab tu amalannya sikit-sikit Habib-habib, ya. Tapi kekalkan. Amalannya sikit-sikit kekalkan. Yang anak baca sekian. Sebab tu beraneka. Jangan satu zikir saja kau baca satu hari ini aja. Sampai 6-7 ribu. Yang lain kau tak amalkan. Ambil ini setakat 100, ini 100 ke, ini 33, ini 33. Tapi beraneka dan sikit-sikit beraneka tapi kekal. Jadi semuanya ada dan kita tak boring. Sampel itulah, contohnya tu ratib atas setiap hadat. Kan sampel aja. 3, 4. Tak boleh dibanggakan, tapi boleh mengayakan. Boleh mengkayakan kita yaumil akhir. Wallahu a'lam bissawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana cocoknya?